Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Masih bersiaran bersama-sama saya, Motivasi Pagi pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita membuktikan apa yang ada dalam minda kita, apa yang ada dalam idea kita tunjukkan dalam perbuatan praktikal. Kita hendak buktikan bahawa kita beriman kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya ialah tindakan kita, perintah Allah iaitu amalan yang paling utama iaitu solat. Solat ini adalah pengukuh jiwa yang paling mantap. Saya sendiri merasainya bagaimana kehidupan saya apabila saya mula meletakkan keutamaan solat di hadapan, maka alhamdulillah keberkatan dalam hidup, Allah memudahkan kehidupan kita. Ramai lagi sebenarnya, bukan sekadar contoh orang ulama-ulama, orang alim pada zaman dahulu, tetapi pada hari ini juga pun ramai lagi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan orang yang merasai perubahan apabila dia mula meletakkan keutamaan solat, menjaga solat di awal waktu. Yang lelaki saya cadangkan, saya sarankan kita tekankan solat berjemaah di masjid di awal waktu. Sebagaimana kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki yang banyak, yang melimpah ruah, yang berkat, maka kita juga mahu Allah Subhanahu Wa Taala mahu berikan keutamaan dalam amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan. Jadi amalan solat ini insya-Allah kita usahakan, inilah sebenarnya pembina keutamaan kepada pembina jiwa kita yang mantap. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk beramal, untuk solat kita sempurna, bagaimana kita dapat ketahuinya? Melainkan melalui ilmu. Maka ilmu sangat-sangat penting. Ilmu sebagai seorang Islam, ilmu untuk mentaati Allah sangat penting. Ilmu untuk bersolat dengan betul sangat penting. Jadi bagaimana kaedahnya? Untuk ilmu-ilmu berkaitan cara pelaksanaan, kita bertemulah dengan ustaz, dengan para ulama, kita minta pendapat mereka. Lihat, kita untuk sebagai contoh membaca surah Al-Fatihah, ini bacaan yang penting dalam solat. Kita tanya dengan ustaz secara berdepan-depan, face to face. Kita baca dan ustaz itu akan menegur bagaimana kelemahan kekurangan dalam bacaan surah Al-Fatihah kita sebagai contoh. Walaupun kita sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, jangan risau. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau, jangan segan, jangan malu sebenarnya. Untuk beramal tidak ada malu, tetapi untuk melanggar perintah Allah sepatutnya kita malu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ilmu ini berkaitan dengan cara pelaksanaan yang betul. Tetapi kadang-kadang walaupun kita sudah ada ilmu yang cukup, kita berasa malas, kita berasa lemah, kita berasa tidak ada penggerak kepada beramal. Apa puncanya? Puncanya ialah ada satu lagi bentuk ilmu, iaitu ilmu yang boleh menolak kita kepada beramal. Kita sudah tahu cara solat yang betul, tetapi rasa malas hendak solat. Mengapa? Kerana tidak ada ilmu berkaitan fadilat-fadilat solat, keutamaan solat. Rupa-rupanya apabila kita banyakkan pembacaan hadis-hadis Nabi berkaitan kepentingan solat berjemaah di masjid sebagai contoh. Mungkin selama ini kita tidak tahu, rupa-rupanya solat berjemaah di masjid 27 kali ganda lebih baik daripada solat bersendirian di rumah. Maka kita mula, wow, 27, wah banyaknya, 27 kali ganda. Bukan kita inginkan pahala, sudah tentu pahala diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlaskan diri kita beribadat, pergi ke masjid bukannya hendak riak dan sebagainya. Tetapi jangan risau, pahala Allah akan beri. Tuan-tuan dan puan, ganjaran ini hanya sebagai penggalak kepada kita. Jadi ilmu berkaitan kelebihan-kelebihan amalan. Kelebihan-kelebihan kita mengetahui apa lagi amalan-amalan selain solat, tuan-tuan dan puan. Amalan solat sunat. Amalan yang boleh membawa rezeki kepada kehidupan kita. Apa dia? Banyak lagi amalan-amalan pembuka rezeki yang kita tidak tahu. Jadi kita belajar daripada kitab-kitab agama, dan lebih baik kitab ini kita bawa di hadapan ustaz dan kita belajar secara bersua muka dengan para ustaz, tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya, selain daripada kepentingan ilmu, kita juga letakkan bahawa apabila kita sudah mengetahui satu perkara, kita sandarkan juga dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu sudah ada, tetapi boleh menyebabkan kita sombong. Ini bahaya kerana saya sudah ilmu, saya ada banyak ilmu. Boleh menyebabkan kita sombong kerana kita lupa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekalikan dengan zikrullah. Kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan setiap keadaan. Latihan asasnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapan yang mudah-mudah, yang simple-simple, tidak semestinya formal duduk di masjid. Dalam semasa kita memandu, kalau kita fikirkan mengapa Allah sesakkan kita dalam kesesakan lalu lintas, sebenarnya Allah hendak memberi peluang kepada kita berzikir, bertasbih, subhanallah, alhamdulillah. Insya-Allah dengan keberkatan bertasbih, Allah akan mudahkan laluan trafik di hadapan kita, kesesakan akan dimudahkan. Jadi
orang Islam ini. Ini kelebihan. Kekuatan jiwa orang Islam. Apa saja keadaan yang menimpa kita, baik dan buruk, semuanya baik. Buruk, innalillah, kita kembalikan kepada Allah. Baik, alhamdulillah, semata-mata kerana Allah. Sesak dalam lalu lintas, kita tidak memarah sesiapa, marah polis trafik di hadapan, marah lampu isyarat di hadapan, tidak. Tetapi kita bersyukur, alhamdulillah, traffic jam. Ada peluang saya mengucap subhanallah 1000 kali, contoh. Berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali, 100 kali. Ya, tuan-tuan dan puan. Malah saya cadangkan, kita gunakan masa ini ke pejabat mungkin 1 jam, pergi 1 jam balik. Kita hendak membaca Al-Quran, memang payah, memang tidak boleh. Tetapi kita pasangkan CD, ya, CD bacaan-bacaan Al-Quran. Saya yakin insya-Allah kalau 10 tahun, 20 tahun kita ulang surah yang sama, setakat juzuk 30 itu insya-Allah mudah saja kita untuk menghafal secara mendengar. Secara mendengar sahaja sudah boleh menghafal. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dapat mempraktikkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya sendiri dapat mengamalkan amal, kita sama dapat amal. Dengan apa yang kita sudah dengar tadi, kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Semoga tuan-tuan berbahagia di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.